Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan semua, sihat semua Alhamdulillah. Ada siapa yang kerja ke? Ke semua rehat kat rumah? Okay. Kepada yang kerja, teruskanlah kerja tu, kerana ia pun salah satu ibadah kan. Ustaz pun ada sebut pada minggu kelas kita yang terakhir tu, kerja pun merupakan satu ibadah. Kita jalankanlah dengan orang kata apa, dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Okay. Jadi Ustaz Basrat memenangkan kelas tak dapat dijalankan di center. Ustaz nak bagi sedikit lah, sedikit pengisian berkenaan dengan kelas solat kita. Okay. Seperti yang Ustaz beritahu dalam grup, antara topik malam ni adalah kenapa solat tu tiang agama. Kenapa solat tu tiang agama sebenarnya? Okay. Cuba kita ingat kembali bila disyariatkan solat. Disyariatkan solat adalah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku beberapa hari yang lepas lah. Ketika itu peristiwa Isra', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditransportkan dengan perintah Allah melalui pengantaraan malaikat Jibril dan juga seekor binatang yang dinamakan binatang Buraq. Daripada mana? Daripada Mekah ke straight sampai ke Baitul Maqdis, iaitu di Palestin. Palestin sekarang, Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Jauh tu tuan, seriously jauh kan. Cuba bayangkan zaman Nabi mana ada flight. Jauh, kalau berjalan tak tahulah berapa hari nak boleh sampai. Tapi itulah dengan kekuasaan Allah. Itu Isra' sampai je di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW lagi sekali dia mi'rajkan. Mi'raj, Isra' tu perjalanan daripada satu tempat A kepada B. Mi'raj tu apa? Daripada B ke zup naik ke atas. Naik macam mana? Naik straight ke naik macam flight ke? Wallahualam. Jangan tanya ustaz lah yang tu naik straight ke naik sengit ke? Wallahualam lah. Tapi kekuasaan Allah transport lagi sekali, bertemu dengan Allah secara fizikal, bukan secara orang kata mimpi tidur tak. Yang tuan-tuan tu semua mimpi jumpa kekasih je. Cik gurau. Okey. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk solat. Solat. Mula-mula disyariatkan solat berapa waktu? Tahu? 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Yang 5 waktu pun julah. Jadi kalau 50 waktu macam mana? Kemudian turun Nabi ke beberapa langit, kemudian sampai last sekali Ustaz rasa semua tuan-tuan semua dah tahu dah kisah tu. Last sekali, sampai last sekali 5 apa? 5 waktu sehari semalam disyariatkan solat kepada kita. Okey. Berbalik kepada topik asal kan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, peliharalah kamu wahai orang yang beriman. Siapa yang beriman tu? Kita semualah beriman. Pelihara apa? Pelihara solat. Solat yang fardu, yang 5 waktu tu. Kerana dan berdirilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan solat. Ada dalam satu hadis yang masyhur, innas salata imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sesungguhnya solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan tengok, barang siapa yang mengerjakan solat, dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillahi min zalik. Cuba bayangkan kalau rumah tak ada tiang macam mana? Roboh lah kan. Sebelum buat atap, ada orang buat atap dulu? Tak ada orang buat tiang dulu. Samalah juga dengan diri kita. Kita dirikan tiang dulu, tiang agama tersebut. Barulah agama kita tu sempurna insya-Allah. Okey. Dapat okey. Tadi ustaz kata dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita taat kepada Allah dengan
Dengan apa? Dengan solat. Okey. Pada surah yang lain ada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Itu surah Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua dan juga ayat yang ke-9. Ustaz skip macam tu Okey. Artinya apa? Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya telah berjaya orang mukmin. Kita semualah tu insya-Allah. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang-orang yang menjaga wahum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga solat mereka. Okey. Pada kelas yang minggu lepas Ustaz ada sebut berkenaan dengan khusyuk kan. Khusyuk ni macam mana? Adakah kita buat? Tak. Kita tak buat khusyuk. Kita khusyuk itu ia hadir kepada kita. Kita cuma buat perkara-perkara yang mendatangkan khusyuk. Iaitu apa? Macam mana nak datang khusyuk? Ustaz pernah sebut, senang tak nak khusyuk? Tak senang. Kita kena jaga bermula daripada kita bersuci itu sendiri. Ambil wuduk elok-elok. Apa lagi Ustaz kata? Fahami maksud solat. Macam tu. Kan? Barulah orang kata khusyuk tu datang kepada kita. Senang tak nak khusyuk? Tak. Khusyuk tak senang. Tapi adakah walaupun kita tak senang, kita tinggal dia? Tak. Jangan tinggal. Kita kena mencari, bukan mencari, kita kena mengharap Allah Subhanahu Wa Taala bagi khusyuk tu kepada kita. Dengan apa? Dengan menjaga cara-cara kita bersuci, faham maksud setiap perbuatan, faham maksud bacaan dalam solat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ibaratnya macam ni, solat yang sempurna itu ibaratnya kita menjaga solat yang sempurna, ibarat kita menjaga zahir dan juga batin. Yang zahir apa? Cara kita berdiri, cara kita mengangkat takbir, cara kita membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, apa semua tu. Yang batin. Yang batin ni maksudnya seperti khusyuk, hadirkan hati, solat dengan ikhlas, bukan sebab solat nak masuk kerja cepat je, bukan. Solat dengan penuh rendah diri. Macam mana? Dengan memahami maksud bacaan, fahami dia punya pergerakan. Kenapa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh bukan hadis ada Imam Ghazali pernah mengatakan, orang yang mendirikan solat secara zahir tapi pada hakikatnya dia lalai dalam batin, seumpama dia menghadiahkan seorang yang mati kepada raja yang tinggi darjatnya. Tak ada apa kan? Tak ada apa. Jadi solat tu mestilah kedua-duanya sempurna dari segi zahir dan juga batin. Ni orang kata kalau macam solat acuh tak acuh tu nampaknya solat kan, itu sebenarnya dia solat dari segi zahirnya sahaja, bukan dari segi batin. Dia tidak hadir apa yang dia solat tu kepada Allah, apa yang dipersembahkan kepada Allah hanya sekadar zahiriah sahaja, perbuatan sahaja, tapi bukan dengan batin. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Sedangkan solat tu adalah tiang agama, tiang yang mendirikan kita punya peribadi. Kan? Bila kita khusyuk dalam solat, bila kita solat secara zahir dan juga batin, barulah kita jadi seorang yang mukmin yang berjaya, betul? Yang tadi qad aflahal mu'minun, barulah menjadi seorang mukmin yang sejati, barulah dapat mencegah diri daripada kemungkaran. Kalau tak sempurna solat dan juga zahir dan batin, itu sebenarnya kita menempah diri kita ke arah kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua terhindar daripada benda itu. Okey. Muhammad Ali bin Tirmizi radhiyallahu anhu berkata, solat itu imaduddin, tiang agama, dan itu adalah perkara pertama yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, solat itu adalah cahaya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadap hamba-Nya yang terus kekal berada di dalam
solatnya. Nak tak bila kita mati nanti kubur kita diterangi oleh cahaya, bukan disempit dengan sesempit-sempitnya, ataupun kita tak nak kubur kita ni menjadi salah satu lubang neraka. Nauzubillah min zalik. Biarlah kubur kita ni menjadi salah satu taman syurga. Alhamdulillah. Okey. Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibarat solat 5 waktu tu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah. Cuba bayangkan, tutup mata sekejap. Cuba kita buka pintu kita nampak sungai yang mengalir. Laju sangat airnya. Dan kita mandi situ 5 kali sehari. Mandi 5 kali sehari, maka tiadalah kotoran yang berbaki pada dirinya. Maksudnya solat 5 waktu ni menyucikan kita daripada dosa. Tiada tinggal satu dosa pun, melainkan dia akan diampunkan, kecuali dosa-dosa besar yang menuntut supaya kita bertaubat. Itulah. Jadi peliharalah solat, kerana solat tu tiang agama. Barang siapa yang menjaga solatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya. Kenapa? Bila kita solat, kita taat kepada Allah, betul? Kita takut. Apa maksud taat? Taat tu sebenarnya kita takut dengan Allah. Kalau kita takut hantu, kita buat apa? Kita lari ke? Kita lari kan? Kalau takut dengan Allah, kita lari ke kita dekat dengan Allah? Kita dekat dengan Allah. Okey, jadi sekian daripada Ustaz. Sekejap lagi Ustaz akan hantar satu lagi video berkenaan dengan bacaan doa selepas wudu. Dah ingat ke belum? Ada lagi yang belum ingat kan minggu lepas kan? Okey, kali ini Ustaz akan rekod bacaan Ustaz, bacaan selepas wudu. Kemudian Ustaz nak masing-masing hantar bacaan lepas wudu direct personal kat Ustaz atau dalam grup. Kali ini wajib semua kena. Boleh Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.